Syekh Asy-Syarqawi Alal Hudhudi pada muka yang ke-139. Qauluhu an yaj'alana. Qauluhu an yaj'alana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qauluhu an yaj'alana. Sebelum tu, semalam bila dengar balik ada baiki sikit lah. Ada tersalah. Bila gaduh-gaduh kita tak sedar. Wal jumlah musta'nafah. Musta'nifah. Jumlah biasa kita jumpa je ni. Tapi tak perasan. Jumlah musta'nafah. Iaitu jumlah isti'nafiyah atau ibtidaiyah. Wal jumlah tu musta'nafah. Cara topik itulah musta'nafah. Baca dengan isim maf'ul. Musta'nafatun isti'nafan bayaniyyan. Wal jumlatu musta'nafatun isti'nafan bayaniyan. Semalam rasanya sebut musta'nifah. Okey. Jadi kita sambung balik pada kata Muhasyi rahimahullahu ta'ala. Qauluhu an yaj'alana. Kata Syekh Abdullah Syarqawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain an yaj'alana. Bahawa kata syarih atau kata musannif, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kami ayyaja'alana. Ini yuhtamalu annahu arada nafsahu. Boleh jadi musannif memaksudkan yaj'alana na, menjadikan kami itu kembali pada diri dia faqat. Diri dia sendiri. Faqat. Wa ata binunil azamah, dan musannif mendatangkan dengan nun azamah, nun yang menunjukkan ta'zim. Maksud seorang awil mu'azzim nafsahu kan, alid dhamiril mutakallim wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzim nafsahu. Sama ada na tu menunjukkan bilangan ramai ataupun na itu seorang tapi digunakan untuk membesarkan diri. Li'izhari, kenapa dia gunakan dengan makna azamah? Li'izhari malzumiha, untuk menzahirkan kelazimannya. Apa dia? Alladhi huwa ta'zimullahi ta'ala iyyahu, iaitu mengagungkan Allah Ta'ala akan dia. Jadi bila Allah mengagungkannya, jadi dia mencerminkan keagungan Tuhan akan dirinya itu, maka dia pun menggunakan dhamir ayyaj'alana. Kami ni tujuan untuk membesarkan diri, mengagungkan diri. Bukan kerana atas kapasiti diri dia sendiri, tetapi kerana Allah mengagungkannya. Jadi daripada izharun ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, untuk menzahirkan nikmah, bukan atas jalan takabur ataupun atas jalan ta'ajjub bin nafsi, bukan, tapi atas jalan menzahirkan nikmat Allah, memuliakannya dengan apa? Allah mengagungkan Allah iyahu bi ta'hilihi lil ilmi, dengan menjadikannya ahli untuk mendapat ilmu. Dia diberi di kalangan ahli ilmu, diberi ilmu. Imtithalan, kerana apa? Dia nyatakan ta'zim itu imtithalan, kerana mengikut liqaulihi ta'ala, bagi firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu ceritakan. Jadi dengan tujuan untuk tahadduts bi ni'matillah, boleh dengan cara itu. Okay. Wala yunafihi, dan tidak menafikannya, anna maqamad du'ai, bahawa maqam doa, kita kata konteks doa, keadaan berdoa ni, yaqtadi, bahawa menuntut az-zullah, kehinaan.
menuntut kehinaan. Patutnya berdoa ni patut dengan perkataan ataupun dengan nada yang hina diri. Dengar tak? Dengar tak? Dengar eh? Kenapa di sini dia guna dhamir azamah wal khudu'i dan tunduk hati? Jadi kalau itu tidak menafikan, benda ini tidak menafikan bahawa maqamud du'a yaqtadi dhullati wal khudu'. Kenapa tidak ada tak menafikan? Li'anna da'i, kerana orang yang berdoa, idza nazara li nafsihi, jika dia tengok kepada dirinya sendiri, ihtaqara, dia akan pandang hina dirinya bin nisbati li'azamihi, nisbah kepada keagungan Tuhan, li'azamatillah ke? Nisbati li'azamatillah, azamatillah, nisbah kepada keagungan Tuhan. Kalau tengok pada diri dia tu memanglah hina nisbah kepada keagungan Tuhan. Wa idza, dan apabila nazara li ta'zimillahi lahu, apabila dia melihat kepada bagaimana Tuhan mengagungkan dan memuliakannya, azzamaha, dia pun akan membesarkan dirinya. Besar dirinya bukan atas diri dia, tapi atas melihatkan cerminan, biasan, ta'zim Allah bagi dirinya. Nampak? Habis. Wa qaddama, dan memulakan musannif nafsahu, akan dirinya. Kenapa kata ayat ja'alana, musannif sebut menjadikan kami, makna diri dia lah. Ayat ja'alana wa ahibbatana, kemudian kepada kasih kami. Mendahulukan sebut dirinya li hadithi, kerana berdasarkan hadis ibda binafsika thumma biman ta'ulu, mulakan dengan diri kamu, kemudian dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Ibda binafsik thumma biman ta'ul. Ni hadis ni umum, asalnya pada menceritakan tentang nafkah dan bentuk nafkah dan infak. Mula dengan diri, lepas tu bagi kepada orang di bawah tanggungan kita. Tapi mafhum dan i'tibarnya umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Lafaz itu umumlah. Maka atas aspek itu musannif sebut dan doa untuk diri dia dulu. Lepas tu baru doa untuk orang lain. Itu satu. Wa yuhtamal, itu ihtimal pertama, dia maksudkan dirinya. Ihtimal pertama, an yurada nafsahu. Wa yuhtamalu, dan diihtimalkan juga. Wa yuhtamalu annahu arada nafsahu wa ikhwanahu, bahawa musannif maksudkan dirinya dan saudaranya al-muslimin, orang muslimin, syafaqatan alaihim, kerana belah kasihan di atasnya. Kami tu bukan dia seorang, dia dan sahabat-sahabat dia. Orang-orang mukmin, orang muslim. Wa hadza aula, dan tanggung atas makna ini lebih aula. Li'anna al-ibadata, kerana ibadat itu fil jam'i, secara berkumpulan, secara ramai itu, aqrabu fil qabuli, lebih dekat, lebih hampir untuk diterima, li barakatihim, kerana keberkatannya. Sembahyang jemaah lebih barakah, lebih mudah untuk diterima, kerana bila ramai ni barakah terturun. Samalah dalam Fatihah pun, iyyaka na'budu, kita berdoa pun dengan sirah jamak. Kenapa? Kerana ambil kira kepada engkau kami keseluruhan orang-orang manusia semua ni na'budu, menyembahkan engkau. Jadi bila sirah jamak itu memasukkan juga orang-orang muslim, orang mukmin lain, moga-moga dapat diterima. Okey, habis. Wa ahibbatana, dan juga kekasih kami. Ahibbah itu jam'u habibin, jamak kepada habib. Bermakna muhib. Muhib, yang mengasihi, orang yang mengasihi. Ai man yuhibbu muallifa, orang yang kasih kepada muallif. Maka fayashmalu, maka merangkumilah man ya'ti ba'dahu, orang yang datang lepas daripada muallif. Ka'amthalina, seperti kita. Masuklah daripada ahibbatana itu, kekasih-kekasih kami. Kalau kita kasih kepada muallif, walaupun tak sempat dengan muallif,
Nampak? Jadi dengan makna muhib. La bi makna mahbubin, bukan dengan makna mahbub yang dikasihi. Jadi ahibatana habib dengan makna muhib, orang yang mengasihi, bukan dengan makna mahbub yang dikasihi. Maf'ul tu Kama nukila, sebagaimana dinukilkan anil musannifi, daripada musannif. Wahina idzin, maka ketika itu, ketika mana? Dia kata dia atofkan ahibatana, kekasih-kasih kami tu. Wahina idzin, wahina idz hamalna al-ahibbata ala ma'na al-muhib, fahuwa, maka ia ahibbatana itu min atfil khasi, termasuk daripada atah kalimah yang khas alal am, atas kalimah umum. Ala ihtimal athani, atas ihtimal yang kedua. Mana ihtimal dhamirna? Ihtimal kedua tu, dhamirna tu merujuk kepada muallif wa ghairuhu. Nampak? Jadi ja'alana tu makna muallif dan orang Muslim sekalian. Tu umum. Kemudian kekasih kami. Lagi khusus. Dia atahkan. Padahal kekasih kami pun masuk dalam kalangan wa ghairina minal muslimin tadi. Ja'alana tu masuk dah dalam kekasih kami dalam ja'alana tu. Jadi ahibatan ni lebih khusus lagi daripada dhamirna yang ada sebelum tu. Atah khas alal am. Ala al-ihtimal al-thani al-mutaqaddim, yang telah terdahulu. Habis. Wa atabihi, mendatangkan musannif dengannya, dengan ahibatana. Dah kenapa sebut lepas am sebut khusus pula? Patut am cukuplah. Liyahsula, supaya terhasillah al-itnab. Atnab ni memanjang-manjang. Ai al-iktharu, memperbanyak, memanjang-manjang kafid doa, dalam doa. Alladhi huwa matlubun, yang mana itnab ini dituntut. Dalam doa ni biar kita doa panjang-panjang, merintih, merayu-rayu, meminta-minta. Benda sama tapi doa dengan banyak. Sebab apa? Sebagai rintihan dan minta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi itnab. Li hadithi. Ni ada orang doa mudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wasallam. Ya Allah, bagi sepotulur. Macam biasa. Habis. Tak ada itu. Ada cikgu tu masuk kelas. Ya. Okey, doa bangun. Macam biasa. Amin. Doa umur kan masuk kelas. Kan semua kena doa kan? Masuk kelas sebelum start belajar kan? Nak apa? Macam biasa. Doa macam biasa. Macam biasa, sebut macam biasa. Ya Tuhan, macam biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dituntut dalam doa ni berpanjang-panjang. Itnab. Li hadithi, berdasarkan hadis, innallaha yuhibbul mulihina. Allah Ta'ala suka orang mulihin ni, makna orang yang bersungguh-sungguh. Fi doa, dalam doa. Sungguh-sungguh ni minta sungguhlah. Jadi tentulah berlaku itnab di situ. Qauluhu 'indal mauti, di ketika mati. Natiqina, hal keadaannya boleh menyebut. Boleh menyebut dengan la ilaha illallah. Ai li ajli an nadkhulal jannah, agar kita dapat masuk syurga, min ghairi sabiqati azabin, tanpa terdahului oleh azab. Kerana apa? Ada khususiah orang yang dapat menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika mati ni, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Min ghairi sabiqati azab. Lima warada, kerana hadis yang datang. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya daripada dunia la ilaha illallah, dakhalal jannata, masuk syurga ia. Ai ma'as sabiqin, bersama orang-orang yang terdahulu, walaupun dia mai ke dia. Masuk syurga awal dia.
Wa rawa Ahmad wal Hakim, meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, an Muadz bin Jabal, daripada Muadz bin Jabal, marfu'an, hadis ini marfu', sandar kepada Nabi. Lafaz Nabi lah. Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah harramahullahu 'alan nar. Allah Taala haramkan daripada api neraka. Alimina biha, hal keadaannya mengetahui dengan kalimah itu. Ai mu'taqidina, mengiktikadkan madlulaha, akan madlu kalimah itu. Dia tahu dan dia iktikad madlu kalimah tu. Ni dah ni. Baik. Lagi dah ni. Jumpa balik. Madlul kalimah itu. Wa huwa mashtamalat, iaitu apa yang terkandung atas dalamnya, minal aqaidi, daripada akidah-akidah, al-muta'alliqati, yang berkait billahi ta'ala wa rusulihi, dengan Allah dan Rasulnya. Wa innama ata bidzalika, hanya senya musannif mendatangkan dengan kalamnya itu, alimina biha tu, lil isyarati, kerana nak mengisyaratkan, ila, isyarat kepada, anna mujarradan nutqi, bahawa semata-mata sebut itu, nutqi biha, sebut dengan kalimah itu, la yanfa'u aslan, tidak memberi faedah langsung. Okey. Au la yanfa'u an-naf'a al-mu'tadda bihi. La yanfa'u naf'an. Kalau semata-mata sebut itu sama ada tak ada faedah langsung ataupun ada tidak memberi faedah, an-naf' al-mu'tadda. An-naf' al-mu'tadda, tidak memberi faedah akan faedah yang diambil kira dengannya. Tak ada faedah yang dapat diambil kira. Nampak? Sama ada tak ada faedah aslan ataupun tak ada faedah yang diambil kira. Faedah yang diiktibarkan. Jadi tak mahu supaya cakap saja tanpa tahu. Sebab itu musannif sebut alimi sebagai isyarat kepada itu. Qauluhu ala sayyidina Muhammadin, ke atas penghulu kita Nabi Muhammad. Fi ba'di nusakhi, pada sebahagian nuskah-nuskah ditulis apa? Sayyidina wa maulana. Ada satu lagi. Sayyidina wa maulana. Maka wa qaddama, musannif mendahulukan fihi, pada nuskah, pada ba'di nusakhi itu, qaddama fihi sayyida. As-sayyid 'alal maula. Dalam nuskah yang ada sayyidina wa maulana, musannif sebut sayyidina dulu sebelum sebut maula. Kenapa? Li'anna sayyida, kerana sayyid fil lughati, pada bahasa, huwa alladhi yafza'u ilaihi fi syada'idi. Tak ada fa'il tak? Tak ada. Yufza'u lah. Wa huwa alladhi yufza'u ilaihi, yang yufza'u, yang diterkam kepadanya. Diterkam. Orang diterkam. Terkam mana? Orang dihunggar. Bahasa Terengganu sebut hunggar. Tahu hunggar? Semua orang bertumpu kepadanya. Siapa itu sayyid? Iaitu tempat tumpuan orang. Fisyadaidi, ketika kesukaran. Bila susah orang tak cari tuang, cari penghulu. Penghulu kata. Penghulu. Memang kalau susah cari tok mulu. Cari PKK. Cari tu dah. Nak susah. Cari tok mulu. Sayyid tu penghulu. Jadi pada bahasa mayufza'u ilaihi fisyadaidi, orang yang ditumpu kepadanya. Tak bahasa unggar kau. Orang yang orang pergi kepadanya ketika waktu kesukaran. Itu makna sayyid. Wal maula, dan maula pula dengan maksud an-nasiru, penolong. Wan nasru, dan pertolongan itu, la yakunu illa ba'dal faza'i, tidak berlaku kecuali setelah dia dalam keadaan faza', ketakutan dan kepincangan. La yakunu illa ba'da, betul ke lain? La yakunu, tidak berlaku kecuali selepas daripada faza'. Lepas daripada ketakutan dan kepincangan. Maknanya lepas tu baru datang pertolongan. Jadi tentulah ketika ketakutan
Dan ketika kepincangan tu, itu berlaku dulu. Sebab itu didahulukan sayyid. Okey. Wa hadzal ma'na, dan makna ini huwal munasibuhuna, itulah yang munasabah di sini. Wa bihadza, dan dengan makna ini yandafi'u tertolaklah ma yuqalu, barang yang dikata. Innal aula, dengan makna ini tertolaklah kata orang kata apa? Dia kata al aula taqdimul maula ala sayyid, mendahulukan maula atas sayyid. Maulana wa sayyidana. Maulana wa sayyidana. Dahulukan maula tu. Dia kata moleknya dahulukan maula tu pada sayyid. Kenapa? Li'anna tsani, kerana yang kedua, la yahtamilu ghaira sifatil kamali. Yang kedua, tidak menanggung tidak menanggung selain daripada sifat kesempurnaan. Mana sayyid? Lafaz sayyid itu tidak ada kecuali makna sempurna. Tidak menanggung selain makna kesempurnaan. Makna kesempurnaan je. Dia tidak ada makna selain daripada kesempurnaan. Kenapa? Kerana lafaz sayyid ni li'annahu khasun bil mu'tiqi. Khas dengan mu'tiq. Mu'tiq ni makna tuang yang memerdekakan. Orang panggil sayyid. Bi khilafil awal, lain dengan yang pertama. Mana? Maula. Maula ni fa innahu mushtarakun, lafzun mushtarak. Mushtarakun, dia lafaz yang mushtarak bainahu, antara mu'tiq, wa bainal atiq, dan di antara mu'tiq, tuang yang merdeka, dan atiq. Atiq tu orang yang dimerdekakan, hamba. Maula ni maula boleh jadi tuang, maula boleh jadi hamba. Lafaz maula ni, lafaz maula pada masalah hamba boleh merujuk pada tuang. Maula Ibn Abbas, hamba pada Ibn Abbas. Nampak tak? Maula boleh merujuk kepada tuang, kepada hamba. Jadi sebut sayyid tu, tapi sayyid ini hanya khusus bagi sifat kesempurnaan saja. Dia tidak merujuk kepada atiq. Wal muta'ayyanu, dan yang tertentu, yakni yang telah maklum fil balaghati, pada ilmu balaghah, yang telah maklum dan tertentu dalam ilmu balaghah, apa dia? Suluku tariqit taraqqi, menjalani jalan menaik. Sepatutnya menaiklah. Maula tu kalau ikutnya maknanya lebih rendah. Kerana dia ada makna atiq dan mu'tiq. Lepas tu baru naik kepada yang lebih tinggi. Nampak tak? Macam itulah, sebut benda yang rendah-rendah, barulah sebut benda yang tinggi. Benda yang bermakna lebih a'la, lebih asyad. Jadi dari segi uslub balaghahnya, biasanya kita jalankan sebut taraqi. Orang rendah dulu baru sebut yang lebih hebat. Tariqat taraqi. Idza kana al-ablagh, jika yang lebih balaghah tu, idza kana al-ablagh, yang lebih balaghah itu akhassa, lebih khusus. Idza kana al-ablaghu, yang lebih tak ada tak ada idza, idza ke? Idza ke? Tak apalah. Idza kana, jika adalah al-ablaghu, yang lebih balaghah itu akhassa mimma dunahu, lebih khusus daripada yang sebelumnya. Mushtamilan, lagi dia mushtamilan, mengandungi alaihi, di atasnya. Contoh, kaqaulihim alimun nihrir. Nihrir atau nahri, boleh baca dua saja. Nihririn. Alim an-nihrir. Apa maksud? Alim. Nihri itu sangat alim. Alim tu alim. An-nihrir, sangat alim. Jadi biasa bila sebut sifat tu, sebut yang rendah dulu, baru sebut tinggi pula. Taraqi, menaiklah. Jawad, yang pemurah. Fayyab, faryab, yang sangat pemurah, yang melimpahi kemurahannya. Jawadun fayyab. Nampak? Jawad, lepas tu baru sebut fayyab, sebab fayyab itu lebih balaghah dan maknanya lebih khusus, lebih tinggi. Nampak tak?
Ya. Alimun nihrir wa jawadun fayyad. Itu pada jalanan biasa dalam balaghah. Okay. Jadi itu dia punya wa bihadza yandafi'u, tertolaklah. Tertolak itu. Ya. Wa hasilud daf'i, hasil khulasah kita nak tolak. Tolak kepada iraq tadi, kepada bangkangan tadi. Hasilud daf'i, khulasah kepada jawapan kepada bangkangan tadi, apa dia? Anna tafsirahuma bima dzukira, menafsirkan kedua-duanya itu maula dengan sayyid dengan makna tersebut, itu tafsirun fiqhiyun, itu tafsir fikhi saja. Ya. Itu tafsir fikhi saja. Nah, makna sayyid, makna ini mana? Sayyid itu tu merujuk kepada tuan maula, merujuk pada tuan ataupun hamba. Itu tafsiran pada fiqh. Bab fiqh, tafsir fikhi. Walaisa muradan huna, itu bukan yang nak dimaksudkan sini. Wa tafsiruhul lughawiyyu, dan tafsiran makna itu pada lughah, ma taqaddama, apa yang telah dahulu, wa huwal munasibu huna, itulah yang munasabah di sini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tafza'u ilaihil khalaiqu, menumpu kepadanya oleh sekalian makhluk. Orang tupu ke Nabi belaka, minta tolong dan minta syafaat dengan Nabi. Jadi Wahabi tak boleh minta syafaat. Sebab syirik. Tak, hari ini nak minta dengan siapa? Dah syirik, tak boleh minta dengan Nabi. Hari akhirat lagi, tak boleh minta. Bukan tahrir. Tahrir itu Hizbut Tahrir. Telah difatwakan haram. Nihrir. No. Tahrir itu Hizbut Tahrir. Tak payah ikut tu Hizbut Tahrir tu. Tak, telah diisytiharkan haram. Mengarut tu. Okey. Benda? Bukan ayah dia. Ayah dia ke? Syekh Yusuf Nabhani. Kita tengok balik. Sedap Nabhani ni sebuah pada Nabhani. Tengok saya tak ada kaitan. Nanti tengok balik. Tak tahu tu. Okey. Tafza'u ilaihil khalaiqu, yang menumpu kepadanya oleh sekalian makhluk. Wahabi hari akhirat dah boleh. Jangan minta. Bid'ah. Jangan pergi jumpa. Jangan pergi minta. Tak boleh. Kita buka syafaat. Ada syekh dalam sejam kita punya syafaat bid'ah. Tapi bila ada asal tabi'in tanya pasal syafaat Nabi di akhirat, dia baru kita Mana? macam dia guna kan dalam bab syafaat dalam kitab Tauhid Muhammad dan Wahab juga. Dia cerita sejam haram minta syafaat. Dia cerita apa? Minta syafaat. Syafaat. Nabi hak mak orang mati dah. Minta syafaat. Betul? Masuk ada sebut Nabi sekali. Tapi bila masuk ni salah ni tanya tentang syafaat Nabi di akhirat tu semua, baru dia clarify. Clarify maksudnya dia tarik balik ke? Macam dia terang balik. Dia terang balik mana boleh pula? Terang balik boleh pula. Dia macam tadi tak boleh. Dia tu tak boleh. Tadi orang mati tu semua. Sebab Nabi tu dah mati tu semua. Okay. Wa yansuruhum, kerana Rasulullah yang suruhum, yang menolong mereka, dunyan wa ukhra, di dunia, dunyan wa ukhra, dunia dan juga akhirat. Nabi tolong kita di dunia pun Nabi tolong, di akhirat pun Nabi tolong. Tapi yang membuat berlakunya itu Allah Ta'ala lah. Kalau orang mukmin yang faham akidah, dia tidak menganggap bahawa manfaat dan mudarat tu Nabi, Allah Ta'ala juga cuma minta atas dasar kita disuruh wabtagu ilaihil wasilah, dan juga hadis-hadis yang berkaitan. Kullama dzakarahu dzakirun,
selagi mana mengingatnya, setiap kali mengingatkannya oleh orang yang ingat. Kullama dzakarahu dzakirun. Dhamirul awwalu, dhamir yang pertama lillah. Dzakarahu, selagi mana mengingatkan Allah oleh orang-orang yang ingat. Kembali pada lillah. Watsani lin nabi. Yang kedua lin nabi. Wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun, dan lalai daripada orang yang dan lalai daripada mengingat nabi oleh orang-orang yang lalai. Nampak? Jadi domain yang pertama, setiap kali mengingat akan Allah oleh orang yang ingat, dan setiap kali lalai daripada mengingat nabi oleh orang yang lalai. Domain yang kedua li Nabi SAW. Wa yasihu, dan sah juga an yakuna dhamirani li nabi. Boleh. Domain kedua tu zakarahu, yakni zakaran nabi. Wa ghafala an zikrihi zikrin Nabi SAW. Wal awwalu aula, tapi yang pertama itu lebih aula. Kenapa lebih aula? Lianna dzakirina lillahi ta'ala, kerana orang yang mengingati Allah Ta'ala bismihi, dengan sebut nama, au bi ibadatihi, atau dengan beribadat kepadanya, orang yang ingat Tuhan tu aktsaru, tentu lebih banyak, minal ghafilina anhu, daripada orang lalai. Orang ingat Tuhan. Ingat Tuhan ni boleh dengan cara banyak. Dengan cara ingat dengan zikir, dengan lidah, dan dengan cara ibadat. Ataupun dengan cara juga zikir hati. Jadi, tentulah yang mengingat Tuhan tu lebih banyak daripada yang lalai. Okay. Wal ghafilina anin nabi, tapi yang lalai daripada Nabi SAW, wahumul kafirun, iaitu orang kafir, aktsaru minadz dzakirina lahu, lebih banyak daripada orang yang ingat bagi Nabi. Jadi hak lupakan Nabi ni lagi banyak daripada hak ingatkan Nabi. Sebab tu wa ghafala an zikrihi, zikrin Nabi al-ghafilu. Sebab hak lupakan Nabi tu lagi banyak. Tahu. Minadz dzakirina lahu, daripada orang yang ingat kepada Nabi. Wa humul mu'minuna, iaitu orang mukmin. Mu'minuna bihi. Li'annahum, kerana mereka itu bin nisbati lil kafirina, nisbah kepada orang kafir, kasya'ratil bayda, seperti rambut yang, bulu yang putih. Sya'ratil bayda'i, bulu putih, fi thawril aswadi, pada lembu yang hitam. Sur ni lembu lah. Mana daripada lembu. Lembu tu warna dia warna hitam. Dalam lembu warna hitam tiba-tiba ada rambut putih. Nampak mana? Sikit lah. Itu nisbah. Nisbah apa nama ni? Nisbah orang beriman kepada orang kafir. Nampak tak? Nisbah orang beriman kepada orang kafir. Kalau yang tak cari so ni tu bit Tor. Tor je, cari Tor. At-Thawr, Thawr. Pelik juga. Thawr. Thawr tu lembu tulis lah. Thawr tu bit Tor. Betul lah Tor. Tor. Dia tulis gitu Tor. Tor. As-saw fi thawril aswadi, seperti rambut putih atau bulu putih yang duduk pada lembu hitam. Sikitlah. Fadhikrul kathir. Fadhakara tak? Fadhakara. Maka musannif fadhakara, ay fadhakara al-musannifu al-kathira, bilangan ramai itu fi janibillahi ta'ala, pada pihak Allah, wa fi janibihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada pihak Nabi. Faham tak? Jadi musannif sebut hak ramai. Hak ramai pada pihak Tuhan, orang ingat Tuhan. Hak ramai pada pihak Nabi, orang lalai pada Nabi. Jadi musannif sebut yang ramai pada pihak Allah Ta'ala dan pada pihak Nabi. Sebab itu zakarahu dzakirun, ay zakarallaha az-zakirun, wa ghafala an zikrihi nabi al-ghafilun. Sebab yang lalai pada sebut Nabi, ingat Nabi tu banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu dzalika, maka jadilah demikian itu ablagha, lebih balaghah fi dawamis salati,
pada nak mensentiasakan, nak mensentiasakan selawat alaihi salatu wassalam, pada nak berterusan selawat kepada Nabi SAW. Itu satu. Wa aidan, dan lagi juga fihi munasabatun, pada kalam musannaf itu ada munasabah bainahuma, antara keduanya, fil kathrati, pada bilangan banyak. Sesuai lah. Hak ingat Tuhan tu banyak, hak lupa Nabi tu banyak. Jadi sesuai lah, munasabah lah. Hak ni banyak, ni pun banyak. Lama ni sebut tahlil tak faham makna. Kullama zakarahu dzakiru. Faham kan? Faham kan weh? Ada banyak wajah lah. Antara wajahnya ni lah. Yang lebih ablag, lebih tu yang wajah ni lah. Boleh kata dua-dua dhamir kembali pada Allah, boleh. Dua dhamir kepada Nabi pun boleh. Hak pertama pada Allah, hak kedua Nabi, hak pertama Nabi, kedua Allah. Tapi hak paling balaghah. Jadi ihtimal empat ihtimal. Dua-dua tu Allah, dua-dua Nabi. Yang pertama Allah, yang kedua Nabi. Yang pertama Nabi, yang kedua Allah. Tapi yang lebih balaghahnya yang pertama Allah, yang kedua Nabi. Bi khilafi ma law ja'ala ma law ju'ila. Ma law ju'ila, berlainan kalau dijadikan dhamirani lin Nabi, dua-dua dhamir itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la ablaghiyata, kerana di situ tak akan ada balaghahnya, hina idzin ai hina idju'ilal dhamiru lin Nabi. Hina idzin, ketika itu. Kalau dua-dua tu, mana setiap kali mengingat akan Nabi oleh orang yang ingat dan melupakan Nabi oleh orang lupa. Sama je, bila ingat maknanya ada orang lupa. Jadi apa tak setinggi balaghah dengan hal ni. Wala munasabatan, dah tak ada pun munasabah pun. Nampak tak? Sini nak sebut hak ingat, ni nak sebut hak lupa. Dan memang ada hak ingat, memang ada hak lupa. Wa fi riwayatin, pada satu riwayah, bi dhamiril khitab, dengan dhamir khitab, fihi ma kullama zakaraka adz-dzakiruna wa ghafala an dzikrika al-ghafilu, dengan dhamir khitab. Mana semua guna ka. Wa fi riwayatin bi dhamiril khitabi fil awwali wal ghaibati fi tsani kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihi. Yang kedua. Wa fi riwayatin bil aksi, dengan akas, kullama zakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilu. Nampak? Jadi ka hu ka. Fasiyahu, maka sirah itu arba'un, ada 4. Al ghaibatu fihi ma, dua-dua ghaib. Hu belaka. Al khitabu fihi ma, kedua-dua kah belaka. Zakaraka ghafala an dzikrika. Al ghaibatu fil ula, hu yang pertama, dunatsani yang kedua tu khitab. Al aksu, dan juga akas. Wal waqi'u fi kalamil musannif, habis itu. Wal waqi'u, yang berlaku pada kalam musannif, huwal al ula. Tak, huwal ula ke? Wal waqi'u, dan yang ada berlaku pada kalam musannif, huwal ula dah. Sirah yang pertama tu. Al ghaibah fihi ma zakarahu wa ghafala an dzikrihi. Hu kedua. Al ula ai as-sighatul ula. Itu yang ada dalam kalam musannif. Musannif guna apa? Musannif guna kullama zakarahu, dhamir ghaibah, wa ghafala an dzikrihi. Jadi yang berlaku pada kalam musannif ialah al-ula, ai siratul ula, sirah yang pertama. Fa in qulta, kalau kamu kata, hal yasihhu, adakah sah audud dhamiraini, adakah sah nak kembalikan kedua dhamir lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, li'annahu, tak ada la kan, li'annahu yusafu. Sini kat ana ada la, li'annahu yusafu adatan bikathrati dzikrihi wal ghaflati anhu. Boleh tak kita nak kembalikan dhamir
kullama dzakarahu dzakirun tu, kullama dzakarallahu dzakiruna wa ghafala an dzikrillahil ghafilun. Kedua dia kembali pada Allah. Kerana sesungguhnya Allah itu disifatkan pada adat dengan ramai orang ingat dan ramai orang lalai. Kenapa? Tak. Dengan ramainya orang ingat dan juga lalai pun ada. Wa yakunu fihi, maka jadilah padanya iltifatun, berlaku iltifat ala riwayatil khitab, atas riwayat khitab. Kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrika. Dua-dua dhamir Allah Ta'ala. Tapi dhamir pertama dengan dhamir ghaibah. Dia setiap kali orang mengingatkan Allah, mengingatkannya dan lalai daripada menyebut engkau. Dia iltifat tu. Iltifat, berlaku iltifat, iaitu berpindah daripada satu dhamir dan satu bentuk dhamir kepada dhamir lain. Iltifat. Berpindah daripada satu dhamir kepada dhamir yang lain. Tadi dhamir ghaib, kata nama ketiga ni hu, tiba-tiba kita pindah kepada dhamir khitab. Kata ganti nama kedua. Kalau atas riwayat itulah, boleh ke tidak? Fa in qulta, qultu, aku jawab. Wa in kana muhtamalan, walaupun wajah itu muhtamal, boleh diihtimal. Lakin, tetapi, la yahsunu, tidak jadi elok. Tidak comel. Boleh nak ihtimal gitu. La yahsun, tapi tidak elok, tidak sesuai. Kenapa? Lianna hadzal maqama laisa maqama liltifatin. Maqam, konteks ayat atau perkataan ini bukan pada kedudukan kita nak buat iltifat. Tidak perlu iltifat. Banyak dalam doa iltifat. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru ala ma Allahumma. Ni. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzubika Allahumma. Tadi hu, tapi na'udzubika pula. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami muji dia, minta pertolongan. Wa na'udzubika, kami minta berlindung dengan engkau. Tadi dia. Apa tak guna wa na'udzubu? Iltifat tu. Iltifat. Kerana tempat ini bukan tempat iltifat. Fima yadhhar, pada barang yang nyata tak sesuai iltifat di sini. Hakadha qala Shanwani, berkata oleh Syekh Shanwani. Syekh Abdul Hamid Shanwani tak, muhasyi. Wa muqtadahu, dan faham daripada kalam itu, anna dhalika ala riwayatil ghaibati fihima, bahawa itu berlaku atas riwayat ghaibah. Makna kalau kita nak kata dua-dua dhamir kembali pada Allah pun, dua-dua dhamir kembali pada Allah, maka atas riwayat yang tak berlaku riwayat tak berlaku iltifat, semua dhamir ghaibah. Kullama dzakarahu wa ghafala an dzikrihi. Ya. Fihima, pada kedua dhamir itu, li'adami iltifati, kerana tidak berlaku iltifat hina izin ketika itu. Lakinnal awwala, tetapi yang pertama aula, yang pertama lebih aula. Lima marra, kerana barang yang telah lalu. Awak pertama lebih aula lah, makna dua-dua ghaibah. Dhamir pertama merujuk kepada Allah, dhamir yang kedua merujuk pada Nabi SAW. Wa awwalu man shalla bihadhihi sighati, orang yang pertama selawat menggunakan sirah ini, kullama dzakarahu dzakiruni. Sirah yang beginilah. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i, imamuna sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, moga Allah Ta'ala redha padanya. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i telah melakukan bid'ah. Sebab lafaz ini tidak ada pada zaman Nabi SAW, apatah lagi sahabat. Tunjuk. Ambil nas Imam Syafi'i, dan tunjuk ni, kata ni Imam Syakawi kata sandaran dalam kitab Ar-Risalah. Mana? Kana? Anna dhalika hasan.
Anna dhalika ala riwayati sini. Waktu anna dhalika hasanun. Oh, yang selanjutnya. Tabahu anna zalika zalika hasanun ala riwayati. Wa muqtadahu. Tabahu anna zalika hasanun. Ada hasan antara zalika dengan ala riwayati. Tambahan Hasanun. Ke yahsunu? Ada ya? Ada. Anna dhalika hasanun ala riwayatil ghaibah. Anna dhalika hasanun. Hasanun. Maknanya sama je tapi maknanya dia kata dan demikian itu elok dan muqtadahu faham daripada kalam tersebut bahawa itu elok dan boleh atas riwayat ghaibah. Atas riwayat yang dengan dhamir ghaibah belaka kada dua-dua. Ada hasanun sini tak ada. Tapi kalau tak hasanun tak makna sama je lah Okey. Sirah selawat itu orang pertama yang selawat dengan ini ialah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i telah mereka selawat yang tidak dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Jadi isu besar lah bila kita kata Wahabi kata selawat ini ibadah. Kita kena ibadah dengan lafaz yang Nabi ajar. Sebab itu sahabat tanya Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah wa nahnu fi salatina?" Faqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Nabi ajar itu kata. Nabi ajar. Sebab itu sahabat tanya, sahabat tak pandai-pandai reka. Dan Nabi ajar. Jadi maknanya Imam Syafi'i tak jumpa aku hadis tu. Atau Imam Syafi'i tak faham gitu. Imam Syafi'i, memanglah Imam Syafi'i mustahil lah tak jumpa hadis tu. Mustahil sangat, bukan hadis payah pun, bukan hadis pelik-pelik pun. Sigharul tullabul ilm berlalu hadis tersebut. Takkan hadis tersebut tak dijumpa oleh Imam Syafi'i. Tapi kefahaman Imam Syafi'i, perbuatan Nabi mengajar selawat itu tidak menafikan boleh berselawat dengan sirah-sirah lain. Sebab itu banyak lafaz sirah salawat dibuat oleh para ulama. Dibuat oleh para ulama. Jadi hujah tu dangkal sangat. Tapi bila sebut pada orang, dia sembunyikan hakikat berlakunya selawat-selawat yang banyak sepanjang zaman oleh para alim ulama. Para salah sikit. Imam Syafi'i salah. Kata tak boleh kita. Akhirnya dia kata biarlah, tak apalah. Imam Syafi'i tak apalah. Mana lebih elok, lebih afdal. Selawat Imam Syafi'i ke selawat Nabi? Akhirnya gitu. Nampak tak? Buah ngelah tu. Buah ngelah. Betul lah. Jadi mana kita nak lebih utamakan afdal? Apa yang daripada mulut Nabi, apa yang lafaz Nabi ke lafaz Imam Syafi'i? Gitu. Akhirnya dia kata. Tu berat tu. Tu berat. Ya. Tu kena dicocok vaksin banyak sikit. Ya. Jadi Imam Syafi'i tak ada orang faham bahawa tak boleh guna lafaz selawat lain. Jadi bila kita tengok faham gitu, kita boleh faham manhaj para ulama ni. Jadi manhaj mereka bukan manhaj para ulama. Manhaj jahalah. Apa? Ataupun ansaful ulama. Separuh je. Ulama separuh. Tak penuh. Maknanya ilmu tak matang. Jadi peliklah lafaz selawat pun jadi isu. Okay. Itu sirah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Muhammad bin al-Hakam.
Kata Muhammad bin Hakam, ra'aitu Syafi'iyya, aku melihat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fil manam, ketika tidur. Fakultu, lalu aku kata, ma fa'alallahu bika ya imamu? Apa yang Tuhan buat kepada engkau wahai imam? Dia nampak Imam Syafi'i dalam keadaan yang mulia dan keadaan yang indah. Tanya, Allah Ta'ala buat apa kepada engkau wahai imam? Qala rahimani, Allah merahmatkanku. Wa ghafarali, dan Tuhan ampunkan pada aku. Wa zufiftu, dan aku diarak ilal jannati, aku diarak seperti arak pengantin. Aku diarak ke syurga. Kama tuzafful arusu, sebagaimana diaraknya pengantin. Fakultu, lalu Abdullah Muhammad bin Hakam tanya, bimadza balagta hadzal hala, dengan apa sampai kamu pada keadaan ini? Macam mana kamu boleh sampai pada kedudukan ini? Qala bima fi kitabir risalati, dengan apa yang ada dalam kitab risalah, minas salati ala rasulillah, daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu wa kaifa tilka, bagaimana selawat itu? Wa kaifa tilka salatu, bagaimana selawat itu? Qala, Imam Syafi'i jawab, Allahumma salli ala Muhammadin adada ma dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Apa tak? Ya? Boleh lah buka dalam kitab risalah mukadimah dia. Tak mukadimah masa penutup. Tengoklah. Tak ingatlah. Kitab risalah Imam Syafi'i. Ambil snack. Tu masuk. Yes. Allahumma salli ala Muhammadin adada ma dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, selawatlah, kurniakanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sebanyak bilangan, sebanyak mana yang mengingat akan engkau oleh orang yang ingat, dan yang lalai daripada mengingatinya oleh orang yang lalai. Zakaraka sebab Allahumma, kita pada Allah kan. Qala. Jadi sini ada pula orang jadi salah faham. Kata takkan dengan selawat ini Imam Syafi'i dapat masuk syurga. Takkan dengan ibadat lain. Tu tengok fikiran jahat dah. Dia kata, mana munasabah hanya dengan selawat boleh masuk syurga dan diarak ke syurga? Ana bayangkanlah. Dia tak kata. Kita sebelum dia kata, kita cuba bayang dulu. Tak kata siapa-siapa kok main mikir gitu. Boleh kira ramalan ni. Dia kata, takkanlah dengan sebab selawatnya. Mestilah kerana ilmunya. Kerana jasanya kepada umat. Kerana kitab-kitabnya. Dia kata, takkanlah kerana selawat itu dia diarak ke syurga. Lagi pula ini mimpi. Subhanallah. Jadi tidak faham nak khabar benda nak khabar. Pertama, kelebihan sirah selawat itu. Yang keduanya, mungkin ada benda yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada kitab risalah Imam Syafi'i. Nampak tak? Tapi sini lebih tumpunya pada sirah selawat tu lah. Sirah selawat tu. Barakah tu. Barakah tu. Jadi di situ, dan anak tanya Kiai Taifur. Murid kepada Habib Alawi, Muhammad Alawi Al-Maliki. Nama dia, ni Tok Guru, apa nama ni? Tok Guru, Kiai Syekh Muhammad Taifur Mawardi. Tok Guru Dr. Aiman Akiti. Kiai Taifur. Ni murid antara murid rapat lah. Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Banyak ni antara orang bertemu Nabi, banyak mimpi temu Nabi, bahkan Yaqazah pun ada. Dia cerita kan. Jumpa sekejap. Alhamdulillah Ustaz Dr. Aiman Akiti ajak anak, kata Kia ada mari ni. Temu mana kat airport. Kat airport. Dia tanya soalan kepada Kia, kata antara sirah-sirah selawat ni macam mana, bagaimana pandangan yang kata sebaik-baik selawat itu ialah selawat Ibrahimiyah. Kia jawab senangnya, al-afdaliyah la yunafi al-khususiyah. Al-afdaliyah la tunafi al-khususiyah.
Keafdalan itu tidak menafikan khususiyah. Ya paling afdal ni. Tapi ada setengah selawat ada khususiyah dia. Ada rahsia je. Tak? Jadi kita faham, oh itu. Al-afdaliyah la tunafi al-khususiyah. Keafdalan selawat Ibrahimiyah sebagai paling afdal tak nafi. Ni Wahabi salah faham. Sebut ni. Dia tidak menafikan khususiyah. Tapi pada sebahagian lafaz selawat tu ada khususiyah yang Tuhan letak rahsia situ. Untuk faraj, untuk daripada humum, untuk melepaskan daripada kesukaran dan semuanya. Jadi tak ada tanakuk. Bila orang faham syariat tu dengan pemahaman yang betul, tak tanakuk lah. Tak ada tanakuk. Ni kata selawat nariyah, selawat taziah baca banyak kali. Orang baik baca selawat Ibrahimiyah. Itu kan masalah tu. Nampak tak? Okay. Tu ingat dia. Antara soalan nak tanya itulah. Kemudian dia kata kata Muhammad bin Hakam. Muhammad bin Abdul Hakam. Falamma asbahtu, bila mana aku bangun asbahtulah. Asbahtu dalam tidur kan, bangun pagi tu akhadtu ar-risalata, aku pun buka cari kitab risalah Imam Syafi'i, wa nazartu, dan aku tengok, fawajadtu al-amra kama raaitu, aku dapati perkara itu sebagaimana aku mimpi tengok dulu dalam mimpi. Ada bukalah kalau tak pada mukadimah, pada penutup anak tak ingat lah. Okay. Qala ba'du salihin, kata sebahagian daripada orang soleh, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi jumpa Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah, ma jazaa'u syafi'i indak, apakah balasan Imam Syafi'i di sisi engkau? Haitsu qala fi kitabihi risalah, ketika mana dia berkata dalam kitabnya risalah, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakara kadzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Dia puji engkau dengan lafaz puji itu dalam kitab risalah. Apa yang balasan kau beri padanya? Apa mubalah kepada dia? Ya, makna dia seakan menghadiahkan selawat kepada Nabi. Maka Rasulullah ni bila orang beri hadiah, dia takkan balik tangan kosong. La yakhibus sa'il. Orang yang minta tidak akan pulang sia-sia. Nabi akan balas apa yang diberikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, jazaohu indi, balasan dia di sisi aku, annahu la yuqafu lil hisab, dia tidak akan ditahan untuk hisab. Lepas hisab tak? Tidak akan diberhentikan untuk dihisab. Mana tak ada hisab dia. Okey. Habis. Ini dengan syafaat Nabi lah ni. Waktu lifa, dan dikhilaf. Ni ceritalah hikayat. Makna tak ada sanad pada ni, nak percaya. Saya tak mau percaya pun tak apa. Tak mau percaya pun tak apa. Tapi yang nak menunjukkan apa? Bahawa sirah lafaz tersebut, pertamanya hukum dia bukan atas masa mimpi. Hukumnya adakah pada sirah tersebut ada benda yang menyalahi pada syarak? Adakah benda yang menyalahi pada kaedah asal Islam? Adakah lafaz itu lafaz yang mengandungi unsur-unsur haram? Kalau tak ada, kekal atas keharusan. Kalau tu kelebihan itu, kalau kita yakin ataupun siqah dengan ulama yang menukilkan selawat itu pada kita, moga-moga dengan keyakinan dan juga husnuzon kita, husnuniat kita, kita akan dapat apa yang mereka kata. Dan kalau kita su'zon, tak payah buat, tak ada lah. Itu je. Kata fadilat gini, kita tak yakin, kita tak percaya kepada para ulama, para salihin, para awliya yang menukilkan fadilat. Jadi kita tak baca, tak ada benda. Bukan dosa ke apa. Bukan benda wajib ni. Tapi orang itu rugi lah. Kalau betul sungguh rugi. Dari segi penilaian syaraknya, lafaz itu jika tidak bertentangan dengan syariat, maka lafaz itu paling kurang hukumnya hukum berlafaz lah, tapi dia sunat. Sebab apa? Sebab selawat secara umumnya sunat. Okay. Waktu lifa, maka dikhilafkan fi man salla, pada orang yang berselawat binahwi hadhihi sirah, dengan sirah ini, hal yahsulu lahu thawabun bi'adadi man salla tilkal
al-iddati. Orang yang selawat dengan selawat ini adakah dapat pahala sebanyak bilangan orang yang selawat dengan bilangan tersebut? Mana? Kullama dzakarahu dzakirun. Setiap kali mengingatkannya oleh orang ingat dan lalai pada orang lain. Adakah dapat sebanyak pahala orang ingat tu? Aula ataupun tidak? Adakah dapat pahala sebanyak mana bilangan orang yang selawat dengan bilangan tersebut tu? Aula ataupun tidak? Fadhahabal muhaqqiqun, maka berpandangan oleh ulama muhaqqiqun ila annahu yahsulu lahu thawabu salatin wahidatin. Dapat selawat satu kali ya. Kalau kita kata Allah kullama zakarahu dzakirun kan. Dah berapa banyak kullama zakarahu? Tak boleh bilang berjuta-juta dah. Tu mewakili juta ke? Sekali kita selawat tu makna mewakili sejuta? Tak, sekali-sekali lah. Sekali kita selawat dengan selawat tu, bilangan pahalanya pahala selawat yang satu. Tetapi lakinnahu a'zamu min sawabis salatil mujarradati. Ni khususiah. Tetapi dia itu lebih besar daripada pahala selawat yang sunyi. An zalika, daripada kalimah itu. Kalau selawat biasa, tak ada lah. Tak sama. Boleh se juga. Se kecil dengan se besar. Ni se besar. Sebab apa? Sebab kita minta dan doa sebanyak bilangan tersebut. Satu tetap satu, tapi satu yang besar. Lebih besar daripada yang sunyi, daripada lafaz tersebut. Wa dhahaba ba'duhum, dan berpandangan sebahagian mereka ila annahu yahsulu lahu minal ajri adada man salla tilkal iddah. Sebanyak bilangan orang yang berselawat dengan bilangan tersebut. Qauluhu wa radiya wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Berapa dah? Semuka dah. Lebih dah. Okay tak? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna. Subhana rabbika rabbil izzati wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal lagi ya? Sini.